banyak kali berlaku yang mana saya pun hampir terlanggar kanak-kanak tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Sofia Nur Solihatun, dalam perkembangan berita jenayah terkini 999. Berkeliaran di jalan raya dan meminta wang ketika waktu puncak. Dan sekiranya gagal mendapatkan hasil, ada juga yang bertindak agresif. Isu pengemis jalanan membabitkan kanak-kanak di Bandar Utama Sabah membuka tirai 999 malam ini. Sebelum ni kamu adik minta duit di ni, ada yang suruh ataupun sendiri saja? Kami sendiri saja. Ya. Tujuan tu untuk dapat duit lah. Tapi sekarang saya sudah minta duit. Inilah saya kena tangkap. Ketika ini, jumlah sebenar pengemis jalanan di Sabah sedang diperincikan pihak berwajib. Namun di Kota Kinabalu sahaja dianggarkan terdapat antara 100 hingga 300 pengemis jalanan yang aktif menjalankan kegiatan mereka sejak sekian lama. Kebiasaannya, pengemis jalanan di Sabah membabitkan wanita yang menggendong bayi dan kanak-kanak. Kegiatan mereka mewujudkan kegusaran awam selain memberikan imej negatif kepada Sabah, khususnya di mata orang luar serta pelancong. Sebenarnya isu kanak-kanak jalanan ini telah pun menjadi serius sejak dahulu. Tetapi sejak kebelakangan ini kita lihat di kawasan-kawasan bandar, kanak-kanak jalanan ini yang kita ketahui juga sebagai stateless semakin meningkat. Jadi kita risau dia menjadi salah satu punca lalu lintas dan juga kemalangan. Sebelum memulakan kegiatan meminta sedekah, golongan ini akan berkumpul di tepi jalan raya yang sibuk sebelum menghampiri kenderaan yang berhenti di persimpangan lampu isyarat di waktu puncak. Terdapat kanak-kanak yang bertindak agresif dengan bergayut pada kenderaan atau membaling objek ke arah kenderaan sekiranya tidak diberikan wang. Sebenarnya banyak kali berlaku yang mana saya pun hampir terlanggar kanak-kanak tersebut, di mana mereka tiba-tiba di kawasan traffic light di kawasan Kota Kinabalu lah, di kawasan bandar. Dia tiba-tiba ketuk pintu dan dia minta duit lah sebenarnya. Tapi itulah, kalau kita jalan pun dia tetap bergayut di situ. Itu masalah dia. Kru 999 merakamkan aktiviti pengemis jalanan di kawasan yang sering menjadi tumpuan golongan itu untuk meminta wang dari pengguna jalan raya, khususnya di persimpangan lampu isyarat di Bandar Tawau dan Bandar Raya Kota Kinabalu. Difahamkan, majoriti kumpulan pengemis jalanan ini adalah dari kalangan suku Palauh, iaitu kumpulan masyarakat tanpa dokumen yang secara tradisinya menghuni kawasan pesisir laut dan pulau-pulau di pantai timur Sabah. Kru 999 menjejaki kanak-kanak jalanan itu di Bandar Lahad Datu dan di sebuah kampung dipercayai lokasi persembunyian mereka. Dengan bantuan pihak berkuasa serta maklumat penduduk tempatan, kami menuju sebuah kawasan terpencil dikatakan menjadi tempat tinggal kanak-kanak jalanan yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Saya berada di Kampung Panji, Lahad Datu, yang mana perumahan ini adalah tempat kanak-kanak jalanan yang mengemis di jalan raya akan balik ke lokasi di sini. Saya sendiri meninjau di kawasan ini, tapi keadaan sekarang ni mereka tiada, tak tahu di mana. Pada 8 Februari lalu, operasi bersepadu membanteras kegiatan pengemis jalanan dilancarkan di Bandaraya Kota Kinabalu dengan kekuatan 42 anggota yang terdiri daripada penguatkuasa Dewan Bandaraya, Polis Diraja Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara. Operasi bermula dengan risikan lokasi dan keberadaan subjek pada awal pagi membabitkan keseluruhan kawasan bandar dan tumpuan utama orang awam di Kota Kinabalu. Operasi berakhir pada jam 4 petang di mana seramai 31 orang pengemis jalanan berjaya diselamatkan.
Operasi diketuai sendiri oleh Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk James Ratib. Secara keseluruhan, sepanjang operasi dari 8 hingga 12 Februari lalu, seramai 50 pengemis jalanan telah diselamatkan. Bilangan itu termasuk 10 kanak-kanak lelaki, 17 kanak-kanak perempuan dan 4 orang bayi. Saya selaku Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat telah dipertanggungjawabkan untuk menyelesaikan masalah ini atas bantuan Jabatan Kebajikan, pihak DBKK, pihak MKN dan beberapa agensi lain telah pun menyelamatkan beberapa orang kanak-kanak. Dan mereka kita jaga dengan baiklah di pusat pemulihan sementara ini. Pusat Perlindungan sementara ini menyediakan program khas yang menerapkan kemahiran mengenai pengurusan diri, menjaga kebersihan, kehidupan bermasyarakat, kelas akademik termasuk diajar menulis dan membaca serta pembelajaran rohani. Saya berada di pusat Rumah Pelindungan Sementara, yang mana di sinilah tempat pengemis kanak-kanak jalanan yang ditempatkan untuk mendidik cara kesedaran kehidupan yang baik oleh pihak-pihak yang berwajib. Pelaksanaan inisiatif ini selaras dengan Konvensyen Geneva mengenai hak kanak-kanak 1924 yang diterima pakai Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 20 November 1989 dan dikuatkuasakan pada September 1990. Jadi kamu ni diselamat oleh pihak kebajikan dan pihak berkuasa. Jadi sekarang ni sudah selesai kan di sini? Selesai juga sini, tenang, bagus, semua sehat. Diajar sekolah. Kami kalau jalan tidak selesai kami kena tangkap. Tiada suruh kami pungutin saja. Tidak ada yang suruh kamu memaksa suruh mengemis ya? Tiada, kami sendiri saja. Sendiri ah. Jadi sekarang ni hidup selesai lah. Selesai juga, dikasih makan tidur, sekolah, bagus juga sini. Terima kasih semua, kehidupan kami senang dan kami senang sudah di sini. Kami selesai sudah di sini. Konvensyen mengenai hak kanak-kanak itu menekankan hak kanak-kanak untuk mendapatkan perlindungan daripada sebarang keadaan berbahaya termasuk kemungkinan dieksploitasi. Inisiatif ini juga selaras dengan Akta Kanak-Kanak 2001, Perkara 17/K/1 dan -2. Bagus ke sini? Ya, bagus. Laporan Muhammad Yazir Mahmud, 999. Kesan dia yang bila ada bubu naga, dia kesan pada nelayan-nelayan buka hanyut. Dia ganggu dan sebagainya, merosakkan buka hanyut. Kaedah menangkap hidupan laut khususnya ikan dan udang menggunakan bubu naga dikesan masih berleluasa di perairan Pulau Pinang. Bukan sahaja menjejaskan proses pembiakan spesies, malah turut menutup pintu rezeki para nelayan pesisir pantai. Ekoran itu, Jabatan Perikanan Malaysia terus memperhebatkan lagi operasi bagi membendung permasalahan tersebut. Penggunaan bubu naga untuk menangkap hasil laut masih berleluasa di perairan Pulau Pinang walaupun kaedah itu diharamkan sejak 1 November 2018. Berikutan itu, Jabatan Perikanan Malaysia mempergiatkan operasi bersama Jabatan Perikanan Pulau Pinang di sekitar perairan Kuala Muda sehingga Kuala Cenaam seberang Perai Selatan dalam membendung permasalahan ini. Operasi yang dijalankan selama 2 hari disertai 13 anggota dengan menggunakan 2 buah aset bot peronda laju milik Jabatan Perikanan Malaysia. Kalau kita tengok tu nampak kampung tu yang boleh
sikit tu kemungkinan bubu naga lah tu. Sebab dekat lok-lok sekarang ni kebanyakannya ada sini lah. Rondaan dilakukan di kawasan Cetek memandangkan kebanyakan bubu naga diletakkan di sekitar 5 hingga 15 batu nautika dari pantai. Okey, sekarang ni kita ada dekat Lok Kerang. Jadi kawasan ni semua kawasan yang cetek. Kalau kita tengok sekarang ni kedalaman air ni anggaran dalam 2 kaki lah. Jadi memang kita sangkut lah dekat kawasan ni. Okey, kalau dalam keadaan macam ni kita kena tunggu SAT lah. Kita kena tunggu SAT bagi air pasang naik tinggi sikit, baru kita boleh keluar lah daripada kawasan ni. Kalau tak memang kita tersekat kat sini, kena tunggu air pasang besar baru kita boleh keluar. Segelintir nelayan didapati menanda lubuk bubu naga mereka dengan botol plastik dan dibiarkan terapung di permukaan air. Dapat bubu naga. Penggunaan bubu naga menjejaskan biodiversiti marine dan mendatangkan kesan buruk jangka panjang kerana kaedah itu membunuh anak ikan dan anak udang sekaligus mengakibatkan hasil laut negara semakin berkurangan. Inilah hasil daripada kita membuat beberapa sitaan bubu naga lah. Kita boleh lihat dari segi hasil yang kita dapat daripada bubu tersebut. Kita percaya ada setengah bubu tu telah pun diangkat oleh owner dia lah. Dan ini mungkin sakit baki yang tertinggal. Tapi apa kita lihat, kita tengoklah beberapa orang kata spesies-spesies yang kita ada, kita boleh sebut ada nilai pada saiz yang saiz matang. Seperti ni anak siakap dan udang. Kalau ketika ni kita telah pun diambil, bagaimana sumber untuk masa akan datang? Kita jangan melihat dari sudut sekarang. Kita mungkin boleh lihat dari sudut akan datang di mana sekiranya sumber-sumber ini telah di overfishing. Kita akan lihat akan datang berlaku kata peningkatan harga kepada spesies-spesies ini kerana limitation dari segi stoknya. Udang pun kecil-kecil je. Ikan pun boleh tengok kecil-kecil je lah. Penggunaan bubu naga ni dari segi pemerhatian kita lah. Kita boleh dikatakan belum merosakkan sumber perikanan lah. Kerana ikan-ikan yang besar kecil telah pun diambil dalam bubu naga ni. Kita kena ingat satu perkara, ikan ni boleh dikategorikan ikan baja. Tetapi apabila dia mencapai saiz matang, dia ada satu nilai yang tinggi lah. Kita menyebut sebagai ikan baja kerana masa dan ketika ni dia tak ada nilai. Tapi mana yang kita sahabat saya ni pegang ni, ikan-ikan ni, ikan kita berkata tak ada nilai pun di pasaran. Tapi saya yakin dan percaya ikan-ikan ni pada saiz matang dia ada punya high value lah. Menurut pemangku Ketua Pengarah Jabatan Perikanan Malaysia, Wan Muhammad Aznan Abdullah, pihaknya berjaya menyita 129 unit bubu naga bernilai RM7,740 menerusi operasi tersebut. Walaupun nilai dia kecil RM7,000, tapi namun sumber yang kita dibeli nilai ni berpuluh ribu ringgit. Kerana kalau kita nilaikan bahawa jenuhnya ikan jenahak, ikan siakap, ikan kerapu. Kalau dia nilai matang dia 600 hingga 800 gram. Jadi ditangkap cuma 100 gram, 150 gram, kadang 50 gram. Bayangkan kalau 1000 ekor ditangkap, kita nilaikan bila jangka masa matang dia dalam 4 atau 5 bulan, negara akan kerugian, nelayan juga akan kerugian hasil. Kita tahu Pulau Pinang ni sebuah negeri yang kaya dengan sumber perikanan. Namun begitu, jika kita tak kawal aktiviti-aktiviti dilarang ini, ia akan menjejaskan pendapatan nelayan juga negara dan juga industri keselamatan makanan kita. Tambah Wan Muhammad Aznan lagi, penggunaan bubu naga hanya dibenarkan untuk aktiviti aquaculture atau peternakan ikan dan udang di dalam kolam dan bukannya di perairan pantai.
bubu naga ni dia melebihi 2 injap. Kita benarkan dalam pelaksanaan kita adalah bubu yang 2 injap sahaja, tidak boleh lebih. Untuk menangkap ikan dan udang di perairan pantai yang kita tahu bahawa perairan pantai adalah kawasan pembiakan ikan dan udang. Inilah kawasan di mana kita perlu pelihara, di mana sumber-sumber ini dia akan membiak di kawasan pantai. 0 hingga 5 batu nautika ini kawasan pembiakan ikan dan udang. Jadi bila kita menggunakan peralatan dilarang seperti pukat tunda tanpa lesen, bubu naga, ini menyebabkan sumber kita akan terjejas kerana benih-benih ikan dan juga udang yang kecil akan dia tangkap dalam bubu naga ni. Ini menyebabkan kualiti yang banyak dalam jangka masa singkat. Dia menyebabkan hasil memang bertambah. Namun begitu jangka masa panjang, sumber kita akan terjejas ni Pulau Pinang. Kita tidak mahu satu masa daripada sudut keselamatan makanan, kita akan melalui kemerosotan pendaratan udang dan ikan di masa hadapan. Ini akan menjejaskan kepada kehidupan nelayan dan keseluruhan pada rakyat dari segi makanan. Jadi kita tahu bahawa SSL bagi ikan Malaysia adalah 95%. Kita boleh menampung ikan sebanyak 90%. Rakyat kita dapat tak menjadi masalah bila ada krisis nanti. Berdasarkan statistik, sebanyak 1,165 unit bubu naga dirampas di Pulau Pinang sepanjang tahun 2022 dan jumlah itu menunjukkan peningkatan sebanyak 353 unit berbanding tahun 2021. Kesan dia yang negatif masa depan, masa kini mungkin dia dapat banyak udang, tapi harga dia tak sebesar mana. Tapi masa depan dia akan kekurangan sumber, maka dia kata ikan tak ada, apa tak ada. Jadi isu dia mana masa depan dia terpaksa jauh lagi nak pergi tangkap ikan. Mana bila ada bubu naga, dia kesan pada nelayan-nelayan pukat hanyut, dia ganggu dan sebagainya, merosakkan pukat hanyut. Jadi isu ni akan menjadi konflik antara nelayan sama nelayan pantai sendiri. Jabatan Perikanan Pulau Pinang mana serius dan komited menangani masalah penggunaan bubu naga yang menyalahkan operasi bersepadu, terutamanya dengan agensi pengawasan lain, APMM dan juga Polis Marin. Nelayan yang didapati menggunakan bubu naga boleh didakwa mengikut Seksyen 11-3-C Akta Perikanan 1985 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda tidak melebihi RM20,000 atau kedua dunia sekali jika sabit kesalahan. Pemeriksaan di dalam kenderaan Hilux tersebut telah menjumpai beberapa bungkusan daun disyaki daun ketum. Menggunakan laluan sempit, denai sungai dan berbukit. Itu antara taktik licik yang digunakan oleh 2 individu lelaki dalam cubaan mereka menyeludup daun ketum dipercayai seberat setengah tan ke negara jiran melalui laluan tikus. Saksikan perincian kes dalam 999 minggu ini. Cubaan 2 individu lelaki warga tempatan menyeludup daun ketum ke sempadan negara jiran gagal apabila kehadiran mereka berjaya dihidu pihak Angkatan Tentera Malaysia ATM di kampung Sungai Kecil Kuala Nerang baru-baru ini. Dalam kejadian kira-kira jam 1 petang itu, sepasukan tentera yang melakukan kawalan keselamatan di Durian Burung bertindak mengekori kedua-dua suspek setelah mereka dilihat mencurigakan. Bagaimanapun, kedua-dua suspek cuba melarikan diri selepas menyedari kehadiran pihak berkuasa namun tewas selepas kenderaan dinaiki mereka terbabas sehingga menyebabkan beberapa bungkusan plastik hitam disyaki berisi daun ketum bertaburan di bahu jalan. Dua penyeludup terbabit yang menggunakan sebuah kenderaan jenis pacuan 4 roda dengan nombor pendaftaran Thailand dipercayai membawa hampir 1 tan daun ketum bernilai RM38,000.
Suspek dipercayai menggunakan laluan sempit, denai sungai dan berbukit untuk menuju ke sempadan Malaysia Thailand, kononnya bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Namun helah mereka terbongkar selepas 2 anggota tentera yang melakukan rondaan berjaya mengesan kehadiran mereka di kawasan itu. Dia nak dia masuk sampai dalam, tak tahu jauh mana lah. Sampai sana tentera dah ada buat OP sana. Bila tentera nampak kereta ni pelik, kereta ni patah balik. Bila patah balik, tentera tu call yang kat luar ni, yang tim motor. Tim motor pun marilah main-main. Susulan tindakan suspek yang ingkar arahan untuk memberhentikan kenderaan, anggota tentera yang terlibat terpaksa melepaskan beberapa das tembakan amaran gara-gara suspek memandu kenderaan dalam keadaan berbahaya. Menurut Ketua Polis Daerah Padang Terap, Deputi Superintenden Mulkiaman Manza, aksi kejar mengejar sejauh 25 km itu menyebabkan kedua-dua suspek mengalami kecederaan ringan dan dirawat di sebuah hospital sekitar Alostar, Kedah. Dan apabila terbabas, pihak tentera telah berjaya membuat tangkapan ke atas 2 orang lelaki warga tempatan berumur antara 28 tahun hingga 30-an lah. Dan pemeriksaan di dalam kenderaan Hilux tersebut telah menjumpai beberapa bungkusan daun disyaki daun ketum dan anggaran berat kasa lebih kurang dalam 500 kilogram. Menurut beliau, kenderaan bersama daun ketum tersebut telah dirampas dan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Padang Terap untuk tindakan lanjut. Di sini saya menyerulah kepada masyarakat setempat, khususnya penduduk Padang Terap, agar tidak terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang, terutamanya penyeludupan antara sempadan lah, pengedaran ketum, ganja dan sebagainya. Dan saya juga menyeru kepada masyarakat di sekitar daerah ini, jika ada apa-apa maklumat tentang penyeludupan kesalahan jenayah, boleh selalu terus kepada pihak IPD untuk kita ambil tindakan segera. Sebarang kesalahan melibatkan penyalahgunaan daun ketum akan disiasat di bawah Akta Racun 1952. Suspek boleh berdepan hukuman denda sehingga RM10,000 atau penjara 4 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Baru-baru ini tular di media sosial sebuah video memaparkan seorang wanita menjadi mangsa samun di sebuah stesen minyak sekitar Ceras, Kuala Lumpur. Video berdurasi 14 saat itu turut mendapat pelbagai pandangan dalam kalangan orang awam. Saya punya nasihat pada yang berkenaan lah, ataupun perempuan-perempuan yang akan yang selepas ni minta tolong alert dengan keadaan, especially dekat pam-pam minyak. Memang selalu sangat benda ni berlaku. Sekarang ni pun sistem kita pun dah ada yang terbaru. Bila kita tekan, ada yang Prodoa kan. Kebanyakan tekan sekali di lock, auto lock kita punya ni lah. Make sure ni lah, make sure kita pun JPJ pun dah ada aplikasi tinted kan. So make sure pakai tinted lah. Kebanyakan tak nak pakai tinted. Make sure jaga diri yang elok lah. Just letak macam kemana, sebab perempuan kan macam easy target. So macam benda-benda macam tu like almost jadi lah untuk nowadays. Kalau macam barang-barang berharga tu tak sepatutnya letak kat depan lah. Mostly boleh letak dekat bawah seat ke, ataupun letak dekat belakang seat. Macam lebih susah untuk dicapai lah, ataupun susah untuk orang keliling nampak lah benda tu. Okay, macam kita boleh tengok dekat video tu, based on video, perempuan tu pun ada silap dia, like macam dia tak aware dengan keadaan sekeliling dia fokus dengan dia punya teknologi, like
like fokus dekat dia punya gadget, dia punya phone. So macam dia tak aware lah dengan keadaan sekeliling dia. Like supposedly dia macam nak ke kereta tu tak perlulah tengok phone tu semua kan. Sebab tu pun dia punya dari segi keselamatan dia. Untuk keselamatan dia macam tak perlulah. Tapi kalau untuk sense sebagai human tu memang kalau macam saya pun saya akan kejar lah semula. Tapi untuk keselamatan dia macam tak sesuai lah untuk kejar. Sebab ya keselamatan dia kan macam what case kalau dia tiba-tiba penjenayah tu 2 orang, so kereta dia pula kena sama. So macam Menurut Ketua Polis Daerah Ceras, Assistant Commissioner Zam Halim Jamaluddin, dalam kejadian jam 9 pagi itu, wanita berkenaan tidak menyedari kehadiran suspek sehingga menyebabkan beg tangan yang diletakkan di tempat duduk penumpang ditarik dan mangsa terpaksa berputih mata mengalami kerugian sebanyak RM500. Berdasarkan kepada siasatan dan pemerhatian kami, kita percaya bahawa sememangnya kejadian ini telah dirancang terlebih awal. Namun begitu, kawasan stesen minyak ini menjadi titik akhir ataupun lokasi terakhir sebelum kejadian jenayah berlaku. Ada kemungkinan mangsa telah diekori sebelum beliau sampai ke stesen minyak tersebut. Buat masa ini, kita sememangnya dalam usaha untuk menjejaki suspek secara giat. Kita pun telah meneliti beberapa buah CCTV, bukan hanya CCTV yang di tempat kejadian tetapi juga CCTV yang di kawasan-kawasan yang berhampiran. Selain daripada itu, kita juga ada mendapatkan bantuan daripada ITIS dan kita telah menggerakkan elemen-elemen kita di IPD Ceras ni. Dan selain daripada itu, kita juga mempunyai rangkaian jalinan maklumat dengan IPD-IPD yang lain. Makna kata kalau berlaku sesuatu kejadian jenayah di kawasan Ceras, maka di daerah-daerah lain pun akan peka ataupun akan alert dengan kejadian ini, dan untuk kita memastikan bahawa kejadian ini dapat dikekang. Kejadian jenayah ini boleh berlaku apabila terdapatnya 3 unsur elemen jenayah, iaitu penjenayah, mangsa dan juga persekitaran. Persekitaran ni walaupun kita nampak ringkas, tetapi ramai masyarakat yang kurang peka. Apabila kita bercakap dengan peluang mereka untuk melakukan jenayah ni, seharusnya nasihat saya kepada masyarakat, mereka sepatutnya mempunyai sedikit rasa curiga supaya kejadian jenayah ini tidak berlaku, dan meningkatkan dia punya risk assessment ataupun penilaian risiko. Penilaian risiko ni sebenarnya dia tidak memerlukan satu kaedah latihan yang khusus. Cuma ianya adalah merupakan keperluan asas pada masa ini. Memandangkan sekarang ni zaman yang mencabar, so setiap daripada kita mesti setidak-tidaknya mempunyai keupayaan untuk menilai risiko persekitaran, dengan siapa yang kita berurusan dan sebagainya. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun berserta denda atau sebatan jika sabit kesalahan. Hajat seorang remaja untuk bermandi-manda bersama 2 lagi rakannya di pantai Teluk Cempedak bertukar detik hitam apabila mangsa dihanyutkan arus deras. Mayatnya ditemukan terdampar di pantai Tembeling Resort pada keesokan harinya. Saksikan perinciannya dalam Tragedi 999.
Kegembiraan bertukar tragedi apabila seorang remaja berusia 20 tahun, Muhammad Ikmal Hakim Ahmad, dilaporkan lemas ketika bermandi-manda bersama dua rakannya di Teluk Tongkang, Pantai Teluk Cepedak, Pahang. Operasi mencari dan menyelamat dijalankan 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuantan sejurus menerima laporan mengenai kejadian itu pada jam 3.04 petang. Mangsa yang bekerja sebagai pembantu kedai disahkan maut apabila mayatnya ditemukan terdampar di kawasan Pantai Tembeling Resort yang terletak kira-kira 2 km dari lokasinya dilaporkan hilang. Siasatan awal mendapati sebelum kejadian, mangsa bersama rakan-rakannya dikatakan sedang bermandi-manda ketika air surut. Begitupun, setelah air laut pasang, mangsa cuba untuk berenang ke pantai, namun dihanyutkan arus deras. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis dan kemudian dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Afzan untuk tindakan lanjut. Sementara itu, 3 daripada 24 penumpang dilaporkan cedera setelah bas yang dinaiki mereka terbalik kerana dilanggar sebuah lori tangki dari arah belakang di kilometer 16 Lebuh Raya Utara Selatan, berhampiran Skudai, Johor. Bagaimanapun, pemandu lori tangki berusia 46 tahun itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Sebelum kemalangan, pemandu lori tangki terbabit dilaporkan dari arah Sungai Perak yang dalam perjalanan ke Johor Bahru. Ketiga-tiga penumpang bas yang cedera ringan itu dibawa ke klinik berhampiran untuk rawatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 12 bulan dan denda maksimum RM10,000. Menyembur lensa kamera litar tertutup sebelum meletupkan 2 mesin ATM. Itu antara modus operandi sekumpulan penjenayah sebelum melarikan wang tunai lebih RM300,000 di Setia Alam baru-baru ini. Saksikan perinciannya dalam rangkuman Kejadian Jenayah Seminggu 999. Dalam kejadian pada Khamis lalu, kumpulan penjenayah terbabit dipercayai telah melarikan diri menggunakan sebuah kenderaan model Mitsubishi ASX. Hasil siasatan mendapati kamera litar tertutup telah disembur dengan cat hitam sebelum mesin ATM terbabit diletupkan. Unit forensik mengesahkan letupan dipercayai terhasil melalui tekanan gas. Hasil siasatan lanjut mendapati tiada kesan terbakar di tempat kejadian dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kerugian dianggarkan bernilai RM409,000 termasuk wang tunai yang hilang sebanyak RM349,000. Usaha mengesan suspek sedang giat dijalankan dan kes disiasat di bawah Seksyen 436-379 Kanun Keseksaan. 2 warga Myanmar telah ditahan dalam serbuan di Kampung Bukit Lada, Pokok Sena selepas disyaki terbabit menyeleweng 8,000 liter diesel bernilai RM124,200. Turut dirampas 2 tangki minyak dan peralatan pemindahan diesel yang disyaki digunakan untuk kegiatan itu. Siasatan terhadap mereka mendapati premis itu tidak mempunyai kebenaran daripada pengawal bekalan untuk berurusan dengan barang kawalan berkenaan. Kedua-dua suspek direman selama 4 hari untuk siasatan lanjut dan kes disiasat mengikut Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961.
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menutup 3 premis hiburan di Bukit Bintang dan Ceras dalam satu operasi penguatkuasaan yang dijalankan baru-baru ini. Hasil risikan awal, 6 buah premis didapati telah melanggar syarat lesen DBKL, manakala 3 daripadanya diarahkan tutup serta-merta. Selain penutupan itu, DBKL mengenakan tindakan sitaan mengikut Akta Hiburan 1992. Sebanyak 16 unit peralatan muzik dari 3 buah premis terlibat disita dan dihantar ke stor sitaan DBKL, sementara tindakan lanjut terhadap pemilik premis turut diambil. 3 kertas catatan dibuka kerana mengadakan hiburan tanpa kebenaran. Pada 9 Februari lalu, seorang pelajar IPT berusia 19 tahun telah ditahan di kediamannya di Taman Bukit Dahlia, Pasir Gudang, Johor kerana disyaki membeli dadah jenis ganja melalui khidmat kurier dari Thailand. Serbuan yang dijalankan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Johor berjaya menemukan 1 bungkusan ganja seberat 1 kilogram yang bernilai RM2,502. Pengirim dipercayai telah membuat pengikraran palsu dengan menyatakan barangan itu adalah laci plastik. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Tampin atas pertuduhan mengugut bunuh ke atas ibunya sendiri dalam kejadian di Felda, Jelai 1, Tampin, Negeri Sembilan. Tertuduh 30 tahun mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Kartini Kasran. Berdasarkan fakta kes, kejadian dikatakan bermula apabila tertuduh secara tiba-tiba memarahi 3 ahli keluarganya kerana membuat bising sebelum memarahi ibunya dengan mengacu sebilah pisau pemotong daging serta mengeluarkan kata-kata berunsur ugutan. Pendakwaan telah dijalankan oleh Timbalan Pendakwa Raya Yap Su Sheng, manakala tertuduh diwakili oleh Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan. Magistrate menjatuhkan hukuman penjara selama 10 bulan selepas tertuduh mengaku bersalah. Terima kasih kerana bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk terus menyalurkan sebarang berita kejadian jenayah menerusi email, Facebook dan juga Instagram rasmi 999 seperti tertera. Saya Sofia Nur Solihatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.